harapan dekat dia, yakinkan dia yang dia tu adalah orang yang hebat, ramai orang perlukan dia. Dan kalau dia give up, dia putus asa, dia kecewa, apa keuntungan yang dia dapat? Dia kena fikir apa pro dengan kontra yang dia dapat hasil daripada keputusan yang dia buat. Okay, maksudnya Kak Siti buat penekanan pada tuju dia sendiri. Apa yang dia memang kena leader-leader macam ni memang kena bertemu lutut lah, heart to heart, sharing kan, kita kongsi susah senang dengan dia sampai dia rasa kita ni macam family dia. Yes. Dia macam ni Abang Mio apa yang Aida kenal lah kan, yang Aida nampak yang Kak Siti buat tapi bukan Aida tak mampu nak buat. Aida mampu buat tapi Aida tak mampu nak bertahan untuk mentirikan. Ada beza anak tunggal yang tegas, anak bongsu yang tegas ni dia beza. Okay. Jadi apa yang Aida nampak beza. Okay, sekejap. Saya punya pandangan Aida dengan Siti benda yang berbeza. Siti sebab dia anak tunggal. Saya manja, cuma saya tak ada tempat nak bermanja. Yelah, itu sebabnya saya nampak situ. Tapi yang saya nampak lah, ini pada cerita Kak Siti hari itu, inspirasi itu, saya nampak ini mata saya lah. Kak Siti seorang yang tegas, tapi dalam masa yang sama Kak Siti ada satu pilihan, aku tak kira apa jadilah, aku akan buat apa yang aku nak. Ini yang saya nampak. Jadi macam mana Kak Siti bina, sebab anak tunggal ni pada saya bercampur anak tunggal ni, ada yang kawan anak tunggal, dia susah nak dapat spirit tu sebenarnya. Anak tunggal ni sangat manja sebenarnya, sangat manja. Tapi spirit yang saya nampak Kak Siti ni dengan Aida beza. Aida anak bongsu kan, dia dapat kasih sayang lain. Ada kakak dia lagi, walaupun ada at least ada kakak itu dia. Yang saya nak betulkan istilah bongsu tu sebenarnya tak tu sebab saya cakap beza Kak Siti yang saya nampak. Kenapa dia Kak Siti kata aku ni kelat, dia cakap. Saya mula faham keadaan orang tunggal ni kenapa dia jadi tegas yang kelat, sebab dia tak ada sesiapa kat keliling. Yes. Macam saya pula anak bongsu, orang istilahkan saya dapat segalanya. Sebab tu kenapa saya ada tegas dengan diri sendiri, sebab saya tak dibongsukan. Ya, betul. Sebab tu cuma dalam kepimpinan saya anggap, sebab saya ada Abang Dodi yang backup, dan ketegasan tu tak dapat diteruskan. Aida anak bongsu, tapi peranan Aida anak sulung. Ini yang saya nampak. Yang saya nampak Aida punya cerita Aida dengan cerita Kak Siti ni beza dia. Dia seorang tunggal, seorang anak bongsu, tapi peranan dia anak sulung. Okey, Abang Mio, apa yang Aida nampak antara Kak Siti yang Aida respect tau. Dia cepat tee up dia punya leader yang ada potensi, dia terus turunkan tanggungjawab. Itu benda yang Aida kadang-kadang tak mampu dekat situ. Aida tak mampu buat. Betul, itu Aida nampak. Itu yang kita cari. Apa dia punya key point, turning point. Dia pas tanggungjawab direct dan tak ada orang berani lawan cakap dia, Abang Mio. Ada yang kita nak bagi Kak Siti jawab ni. Betul tak Kak Siti? Apa dia punya turning point sampai leader dia follow the direction. Apa yang menjadikan jiwa mereka rasa aku kena ikut Kak Siti. Ikut dalam dia bukan. Kak Siti, share kan? Ada ke downline aku kat sini? Cerita je apa aku buat. Kadang-kadang akak tak perasan. Macam kita tak ingat apa yang kita buat betul tak? Kita tak nampak ataupun akak tak tahu nak describe. Dia senang je. Garang macam mana pun tak ada leader, tak ada mak yang nak matikan downline. Okay. Macam mana kita tegas, kita bermula daripada kosong. Kadang kita nak mereka ni juga cepat-cepat berdikari. Bila mereka cepat ambil tanggungjawab, cepat berdikari, cepat kejayaan dia. Okay. Mungkin kita minta one of the focus team punya leader, apa yang you dapat lah, you try to describe, kongsi sikit. Kak Siti, mungkin Kak Siti boleh select Kak? Tu Lina ada tu. Red Lina. Lepas
Okay, Redlina, I dah percaya. Dia punya cakap memang fakta. Okey. Redlina. Okey, nama saya Redlina daripada Johor Bahru, leader Kak Siti daripada Johor Bahru. Okey, saya pun sebenarnya dengan Kak Siti tak lama, kurang 2 tahun. Okey, tapi apa yang saya nampak di sini, pertama kali masa saya terjebak dengan Kak Siti, kepimpinan dia daripada segi ketegasan tu kita faham. Apa yang dia nak sebenarnya, dan benda tu kita nak juga. Apa you rasa? Saya nak tanya ni, apa you rasa bila you nampak, saya ni macam moderator lah kan? Apa Rina rasa dengan ketegasan Kak Siti? What you feel? Dia macam ni Kak Siti ni hati dia keras. Okay. Kalau dia nak, kalau saya tak ikut, dia tinggal. Jadi saya ambil peluang tu. Faham tak? Okay. So masuk keras dari segi mana? Keras dari segi mana? Dari segi dia punya, dia bagi you tanggungjawab, you tak buat ke? Atau you bila dia bagi satu task, satu hari you kena jumpa orang, you tak nak ikut, ataupun apa yang menjadikan you nampak ketegasan Kak Siti? Dari segi membina you, dari segi apa you nampak Kak Siti? Daripada direction dia ke, ataupun words dia yang menjadi you tersentak? Dia macam ni, matlamat dia jelas. Okay, bila dia terang dekat kita, kita faham. Lepas tu, dia pada awal tidak menekan, tapi apabila kita dah follow dalam 3 bulan, lepas tu dia selalu janji tapi dikotakan. Senang saya cakap, Puan Siti dia memang suka berjanji. Jadi kita rasa kuat bersandar dekat dia. Soalannya macam ni, kau buat je Lina, kalau kau jatuh aku ada. Macam tu. Tapi kalau saya leha-leha, saya buat macam lembik-lembik. Dia tak ya? Dah tentu dia tinggal saya. Jadi saya rebut peluang tu. Jadi pada saya, Kak Siti ni dia bukan garang tau, macam you all sebut mak tiri tu. Tegas. Dia nak kita duplicate apa yang dia buat. Tapi atas kita lah. Kadang-kadang kita tak boleh nak bertegas macam dia. Kita tak sekeras, sekental, semajal hati macam dia. Sebab saya tengok dia memang betul-betul keras hati. Macam tu. Dia nak, pasti benda tu dia nak dapat. Jadi kalau kita sebagai leader, fighter, dia pilih tau. Maksudnya yang dapat melalui ujian-ujian tu, maksudnya kita akan diserahkan dalam satu group. Yang dekat situ, dia akan cakap memang lepas, dah tak ada bertapis-tapis lah. Macam tu. Bermaksud dia akan tengok setiap orang tu, bila ada orang ni dah lepas tahap dia KPS dia akan masuk group A. Macam tu. Lepas ni dia akan masuk step B. Maksudnya dia dah nampak potensi leader-leader dia. Dia bukan bagi maksud saya dekat sini, dia memang jelas dia punya tu tau. Direction dia. Yes, direction dia jelas. Okay, kau kategori ni, macam tu. So yang bintang ni dia akan gilap. Once kita tertinggal belakang atau apa, dia masih bagi peluang. Tapi peluang tu tak samalah yang macam yang dia dah gilap ni. Macam tu. Lepas tu daripada segi itu, saya pun tak, kadang-kadang tertanya juga macam mana kita boleh jadi follower setia dia. Tapi yang saya faham, ketegasan dia dalam membina kita ni, kita nampak jelas apa matlamat dia. Maksudnya dia sedia membimbing, memacu orang yang nak. Orang yang terus dapat ketegasan lah. Sebelum saya masuk atas ketegasan macam ni, saya dengar dah. Kita macam ni, Tuan Myong, sebenarnya kita tak boleh paksa orang, kita tak boleh arah-arah business networking ni, sebab bukan, dia orang ni bukan pekerja kita tau. Tapi bila saya rasa saya ada chemistry dengan seseorang, dia boleh jadi follower yang terbaik, saya akan masuk dekat dalam satu group. Sebab bagi saya pentingnya jadi follower yang terbaik. Hanya follower yang terbaik boleh jadi pemimpin yang terbaik. Kalau dia tak boleh follow, maknanya orang pun tak boleh follow dia. What you give, you get back. Simple as that. So daripada situ, saya akan pilih yang saya rasa dia ni ada potensi, betul-betul committed nak berjaya, nak capai, dia ada mission, dia ada matlamat yang jelas, dan saya akan pegang orang ni, leader ni,
dia jatuh ke, dia terduduk ke, dia tak ada sale ke, saya tetap tatang dia. Sebab bagi saya maruah. Bisnes ni maruah. Sebab you dah ada nama, tiba-tiba you hilang dalam bisnes, itu maruah saya. Maruah saya sebagai leader, sebagai seorang pemimpin, dan saya rasa dah macam satu family. Leader-leader saya ni dah macam memang saya anggap satu family, bukannya business partner. Maksudnya Kak Siti kirakan one family lah. Maksudnya sampai satu tahap you punya leader dah anggap macam anak beranak, adik-beradik lah. Jadi terima kasih. Saya ni tanya, minta maaf lah. Sebab saya nikmati tengok Kak Siti bila dalam meeting, saya pernah masuk sekali dah, curi masuk kan. Saya tengok Kak Siti ni tegas tu, yes. Jadi tapi saya tak pernah lah. Dia terpimpin. Macam mana? Kepimpinan Puan Siti Sarawak terpimpin. Ya, Lepas tu bila kita dah berjaya jadi leader kan, dia tidaklah kata orang macam control everything. Dia lepaskan kepercayaan tu pada kita, macam mana kita nak create kita punya team tu, tapi dia tetap ambil tanggungjawab lah. Maksudnya kalau kita ada masalah ke apa ke, macam tu. Okay. Terima kasih Puan Rina, Puan Siti. Saya moderator untuk 5 minit. Tengok besoknya kan, mungkin kita tengok besoknya Datuk Vida dan Sajat daripada saya, betul kan? Kalau anda cakap pandai bercakap ni kan, nyanyi, artis-artis tu pun lebih pandai menyanyi daripada saya nyanyi. Terus. Tapi hari ni kekuatan networking tu anda kena nampak, anda di platform yang betul. Kalau tengok hari ni, siapa pernah tengok status saya tanpa iklan, tanpa masuk TV, tanpa